Kita akan bersama membicarakan mengenai satu wawancara mengenai sebetulnya senaman dan rehabilitasi bagi strok. Jadi kita bawakan kepada anda narasumber kita, dua orang narasumber, iaitu yang pertama kita bersama dengan Dr. Abang Muhammad Fahmi bin Awang Haji Hebni, konsultan perubatan, rehabilitasi dan atau pemulihan, dan juga bersama kita iaitu Dayang Nur Yasmin binti Haji Abu Bakar, pegawai jurupulih anggota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar untuk pagi ini, Doktor? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Dan Nur Yasmin sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan mengikuti wawancara ini apabila kita mengetahui bersama. Jadi kita akan kembali selepas ini. Baik, yang kita saksikan antara senaman sebenarnya bukan saja senaman biasa, namun juga dikhususkan bagi pesakit strok dan juga untuk auda juga umumnya, secara umum. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah ia dan mengapakah senaman tersebut baik bagi pesakit-pesakit strok, kita ikuti bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan bersama dengan Dr. Abang Muhammad Fahmi bin Awang Haji Hebni untuk mengkongsikan sedikit, Doktor, apa sebenarnya Hari Strok Sedunia untuk tahun ini. Terima kasih. Strok Hari Sedunia tiap-tiap tahun akan disambut pada 29 Oktober. Dan maklumat menyambut Hari Strok Dunia ini adalah untuk memberi tahu orang ramai mengenai pesakit strok, macam mana mencegah, merawat, dan seterusnya macam mana untuk pemulihan selepas strok, untuk yang penting untuk pesakit strok dan penjaganya sekali. Untuk mengimbas sekali daripada program minggu lepas mengenai strok. Strok ini adalah satu penyakit yang selalu yang sering kami jumpai lah di negara ini. Malahan kalau kajian daripada Persatuan Strok Sedunia menunjukkan bahawa 1 out of 4 dan 1/4 daripada kami dalam jangka hidup kami boleh mengalami penyakit strok. Jadi itu satu ratio yang amat tinggi. Jadi tema yang penting untuk World Stroke Day tahun ini adalah don't be the one, atau jangan dah jadi yang satu itu. Selain daripada strok ini boleh menyebabkan maut, jikalau strok ini terlampau besar, ia juga boleh menyebabkan disability atau kekurangan upaya untuk pesakit-pesakit yang telah mengalami strok, dan itu adalah peranan rehabilitasi. Dan untuk mengimbas sekali lagi apa itu penyakit strok itu, penyakit strok itu adalah satu serangan otak. Jikalau ada sekatan darah yang mengalir ke otak disebabkan oleh darah beku atau sekali-sekala kadang-kadang ada pendarahan dalam otak yang menyebabkan kerosakan otak, dan inilah yang kami panggil strok. Ya, jadi itu sedikit apa yang dimasukkan dengan Hari Strok Sedunia dan juga apa yang dimasukkan dengan strok ni. Jadi tadi doktor ada mengatakan mengenai dengan pemulihan. Jadi mungkin boleh dikongsikan sedikit apakah peranan pemulihan atau rehabilitasi selepas strok? Okey. Jadi pemulihan selepas strok adalah boleh amat kompleks juga. Ia merangkumi pelbagai faktor-faktor. Sekiranya strok itu satu strok yang amat besar, ini boleh menyebabkan pemulihan makin lambat, dan pasukan pemulihan itu pelbagai disiplin. Jadi antara pasukan
pemulihan itu adalah doktor pemulihan, saya dan jururawat pemulihan, fizioterapi atau jurupulih anggota seperti Yasmin, jurupulih cara kerja, jurupulih pertuturan dan pendalanan, pakar psikologi, dietitian atau pakar pemakanan, pegawai perubatan, kebajikan perubatan, social worker dan macam-macam lagi. Jadi itu daripada pihak hospital atau pihak profesional. Tapi yang paling penting dalam proses pemulihan ini adalah pesakit itu sendiri dan juga penjaganya lah. Sebab kalau pesakit atau penjaganya tidak ada kemahuan untuk pulihkan diri sendiri, amat sukar juga untuk pemulihan atau proses pemulihan itu berlaku. Betul. Dan juga doktor mungkin juga kepada Nur Yasmin sendiri difahamkan bahawa tema untuk tahun ini ada juga tema yang lain. Tadi Don't Be the One atau jangan jadi yang satu. Dan juga ada tema yang berlainan iaitu Join the Movement atau sertailah gerakan. Jadi mungkin dapat dijelaskan sedikit bagi Dan Yasmin sendiri. Okey, Join the Movement kirakan satu kempen lah yang Persatuan Stroke Sedunia telah kendalikan. So Join the Movement ini basically untuk membuat pergerakan. Apa saja pergerakan? Berbentuk senaman, berbentuk berjalan pun kira pergerakan lah. Asalkan saja kita ni tidak duduk lama, berlimpang. So apa saja pergerakan itu dikira pergerakan lah. So salah satu format atau platform yang World Stroke Organisation atau Persatuan Stroke Sedunia telah lakukan ialah melalui social media. So diorang ada membuat mengupload video beransur bergerakan, so senamankah atau any type movement lah and then selepas diorang upload video itu dapat detectnya kawan-kawan atau teman-teman untuk membuat pergerakan tersebut. Ini untuk supaya orang ramai boleh tahu tak pergerakan ini ada kena mengena dengan stroke. Iya. Jadi apakah antara kaitan stroke dengan pergerakan fizikal, aktiviti juga senaman ini? Okey, kira-kira 1 juta pesakit stroke di seluruh dunia mengamalkan hidup yang tidak aktif dan ia menyebabkan seseorang itu untuk mendapat stroke. Dengan itu, dengan membuat kempen ini, kita ni cuba untuk menyuruh orang ramai supaya buat pergerakan, supaya mengamalkan hidup cara aktif, bersenaman dan dapat mengurangkan risiko stroke seperti kancing manis, darah tinggi dan kolesterol. Iya. Jadi menurut Nur Yasmin sendiri, berapa banyak senaman yang perlu dilakukan oleh seseorang individu dalam sehari lah? Secara umumnya. Menurut kajian dari World Stroke Organisation, mereka telah membagi nasihat supaya membuat senaman itu kalau boleh 30 minit sehari, 5 kali seminggu, kerana ini boleh mengurangkan penyakit stroke sebanyak 25%. Ada juga research atau yang dikendalikan bahawa stroke itu kalau membuat senaman secara moderate to vigorous, artinya sederhana to maksimum lah, boleh selama 2,5 jam boleh mengurangkan risiko stroke juga. So kalau kita ni kan mendifferentiate di antara sederhana ke maksimum, selalunya kita ni pakai, we call it the rule of thumb lah. The rule of thumb ni, kalau sekiranya kita ni bercakap atau bernyanyi tanpa hapus-hapus, artinya lepas bersenam, artinya kita ni punya senaman itu yang paling rendah lah. Kalau sekiranya kita ni selesa bercakap, tapi kalau satu sentence menyanyi itu ini dapat kita ni habiskan, itu kita panggil sederhana, senaman yang sederhana. Tapi sekiranya kita ni cuba bercakap tapi 1, 2, 3 patah perkataan saja kami dapat cakap and then hapus-hapus rasanya, artinya maksimum lah tu vigorous senaman yang kita ni buat lah. Itu caranya kalau kita akan melihat type of exercise lah. Adakah type of exercise ataupun
perbezaan exercise itu berbeza dengan seorang-seorang ataupun kesemuanya sama? Sebab kan ada orang kadang-kadang walaupun menaik tangga kapus-kapus je ya. Jadi macam mana tu? So usually kalau kami as a therapist lah, kami usually bagi nasihat lah, asalkan mereka dapat habiskan 30 minit masa untuk buat exercise dalam sehari. So, orang boleh bagi-bagi masa tu lah. So, macam 10 minit pagi, 10 minit petang. So, kalau naik tangga tu, 1 minit naik turun, and then rehat, another 1 minute, dan naik lagi 1 minit sampai turun lah. So, ikut seorang-seorang kemampuan seorang. Tahulah ramai orang maybe busy also bekerja apa kan. So, kalau boleh, bagi-bagi ke masalah. Yeah. Jadi secara basicnya ialah melakukan senaman selama 30 minit sehari 5 kali seminggu, ya, di mana dapat mengurangkan risiko penyakit stroke sebanyak 25%. Dan juga Amara, kita ni difahamkan akan ada satu video ni Dayang, ya, mana akan memberikan contoh senaman yang senang bagi orang-orang awam untuk lakukan. Jadi bagaimana kalau kita saksikan, ya? Okay. Kalau buat squat tu jangan cuba lutut tu lebih daripada tumit kaki lah. Kalau sekiranya ada problem sama seimbangan, boleh seseorang itu boleh lean back arah wall lah sebagai supportnya orang lah. So squat ini lah. So ini untuk exercise tangan, untuk bahu. So boleh buat dalam 10 ke 30 kali. And then boleh buat repetition ongoing lah, 3 kali sehari kah, 2 kali sehari. Some people yang more vigorous sikit boleh put on weights. So boleh anulah. Ini kalau sekiranya untuk orang ramai lah buat. Kalau sekiranya ada penyakit macam arthritis kan, anything like that, boleh juga buat masa duduk juga. Kalau sekarang orang sangga kaki kan, so boleh buat masa duduk juga lah. And then ini another type of exercise yang senang lah untuk dibuat. Again, kalau kan more vigorous, boleh taruh weights juga. Okay, just menunjukkan, make sure posture atau cara berdiri itu lurus lah, jangan bongkok. Mesti tegak lah. Mesti tegak, itu yang penting lah. Jadi 90 degree lah tangan tersebut di and then kedepankan. scapula tulang belakang mesti nampak buat lah. So ini kalau sekiranya squatting atau luan vigorous atau luan macam mana, so boleh luan payah, boleh buat duduk berdiri sajalah. So ini juga menguatkan kita di punya kaki. So activity physical, kalau kita ni boleh buat is stepping. So kalau kita ni ke arah taman riadah ke apa, you can use yang ada stairs ke apa untuk mengangkat kaki, turunkan kaki. It's one of the activity lah. Again, kalau sekiranya sakit kaki payah mengangkat, you just march on the spot pun boleh juga. So that's another type. So yang saya maksudkan tadi, kalau boleh naik turun tangga lah, one of it. So ini kalau kan bertumpu, boleh megang the rail kirakan untuk naik turun tangga. As I said lagi, boleh buat seminit, kalau ngalih berhenti, dan ongoing lagi. Ikut kemampuan seorang-seorang. Okay. Jadi ini adalah sama-sama satu senaman untuk mencegah, ya, mencegah. So yang ini juga kalau sekiranya kan advance sikit, boleh berlari lah. Boleh berlari supaya maximum heart rate itu boleh achieve lah. Berlari anak ya? Berlari anak. So yang ini juga kalau sekiranya 30 minit berjalan pun brisk walking, consider exercise, just consider senaman. Kalau sekiranya berjalan tu very slow untuk seseorang, berlari pun boleh juga. Ya. Tapi apa yang tadi saksikan yang Amara, antara senaman yang dapat kita ni lakukan. Sebenarnya mudah sebenarnya kita ni boleh lakukan hari-harian sebenarnya. Apabila kita dalam pejabat, mungkin dapat kita exercise kan, ataupun dalam kita lebih milih menggunakan tangga daripada lift. Betul. Jadi sambil-sambil menunggu mungkin pasangan yang membeli barang, sambil-sambil tu kita ni buat exercise. Jadi sama-sama, walaupun mungkin saya terjumpa dengan doktor sendiri, sama-sama kita ni melakukannya, doktor. Siapa bergerak? Ya. Baik, itulah sebenarnya aktiviti tersebut ataupun senaman tersebut mudah untuk kita ni lakukan. Malah juga di mana saja kita boleh melakukannya, asalkan habis kita mahu untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit dalam sehari. Ya. Dan Puan, ya, dan juga ada yang bertanya, adakah seseorang itu perlu membuat senaman sekiranya sudah menghidap
penyakit stroke? Macam mana? Okey, jawapannya yes. Ya. Kalau sekiranya seseorang itu pesakit stroke, mereka perlu berterusan dengan senaman yang diberikan. Kerana ia boleh kerana seseorang yang pesakit stroke itu boleh mendapat stroke sekali lagi walaupun sudah kenalah. Dan juga kalau membuat senaman, ia boleh melajukan pemulihan stroke-nya itulah. Dan juga mengurangkan rasa letih secara fizikal dan mental dan meningkatkan kesejahteraan diri juga. Tapi ia mesti ikut itulah arahan nasihat daripada pihak kumpulan rehabilitasi tim lah. So menurut doktor and also therapist mereka lah. So it could be physiotherapist, occupational therapist juga. Dan juga memerlukan sokongan dari keluarga. Pasal ada yang pesakit stroke kita ni kadang-kadang sudah di rumah ini buat lah. So kalau kami bagi nasihat supaya mereka boleh jangan depend on just the therapist, buat juga di rumah sendiri. Ya. Jadi senaman berterusan dapat mencegah daripada stroke kali kedua ya, dan juga menolong dalam pemulihan stroke dan dapat mengurangkan rasa letih secara fizikal dan juga mental. Jadi kita berbalik kepada yang mana doktor. Jadi doktor ya, mengenai dengan stroke ini ya. Tadi ada doktor menjelaskan mengenai dengan peranan pemulihan dan juga rehabilitasi selepas stroke ni. Dan kami ada gambar ni doktor yang akan dikongsikan. Mungkin boleh diulas sedikit lah mengenai dengan gambar-gambar yang akan disiarkan. Yang akan dapat kita saksikan sebentar lagi ya. Yang mana mengenai tentang peranan pemulihan dan rehabilitasi selepas stroke. Mungkin dapat dijelaskan doktor pada ketika ini. Ya, jadi ini adalah gambar ini menunjukkan pesakit stroke yang dirawat oleh salah satu pegawai jurupulih cara kerja. Jadi ini di arah Departmen Rehabilitasi di Pantai Jurong Special Center. Jadi kami tahu kami semuanya adalah unik individu sendiri. Jadi maklumat seorang pesakit itu mungkin dah sama-sama pesakit yang lainnya. Jadi kalau pesakit ini memang hobinya adalah bercocok tanam. Memang ini adalah salah satu yang kami boleh mengendalikanlah treatment di Pantai Jurong Special Center arah garden kami. Ini gambar ini menunjukkan salah seorang jurupulih anggota. Pesakit ini menunjukkan fizikal yang aktiviti untuk menguatkan badan atau otot. Ini senaman. Ini senaman ya. Squatting. Dan ini seterusnya bagi peserta yang tadi ataupun pesakit yang tadi ya. Pesakit seperti tadilah. Jadi sama juga pesakit stroke yang lain-lain maklumat memang kalau program rehabilitasi ini kami memang membuat untuk individu sendiri atau keluarga sendiri. Misalnya kalau seorang yang lebih aktif mungkin maklumatnya lebih tinggi daripada orang yang lebih sedentary. Orang pesakit stroke, pesakit yang kerjanya barangkali adalah seorang laborer, mungkin lebih maklumatnya lain daripada pesakit yang kerja di ofis saja, pejabat atau anda banyak bergerakan. Dan ini pula doktor? Ini sama juga. Ini adalah pesakit stroke yang menunjukkan dia checking untuk sentuhan lah, untuk sentuhan. Untuk merasakan sentuhan yang lain-lain. Jadi bermakna kalau stroke ini ada juga kadang-kadang sentuhan itu tidak berfungsi ya? Memang betul. Jadi pesakit stroke ini macam-macam fungsinya boleh terjejas. Dan ini pula adalah ini pula menunjukkan salah seorang jurupulih cara kerja kami mengajar pesakit stroke untuk bekerja di dapur. Jadi memang memasak itu penting, salah satu activities of daily living yang kami memang memberi tumpuan dalam program kami. Jadi di Pantai Jurong Special Center juga kami beruntung sebab kami selain daripada pasukan jurupulih atau rehabilitasi kami ada macam-macam alhamdulillah facilities yang untuk menolong pesakit stroke kami, seperti apa yang ditunjukkan itu taman stroke atau taman rehabilitasi, dapur untuk menolong orang-orang yang memerlukan rehabilitasi. Kami pun ada teknologi rehabilitasi seperti robotik dan mesin-mesin yang boleh
stimulasikan macam-macam gerakan. Ya. Itulah sebenarnya kepentingan teknologi berkenaan memudahkan lagi rehabilitasi ataupun pembaikan bagi pesakit-pesakit strok berkenaan. Baik, untuk akhirnya doktor, kita serahkan bersama dengan doktor untuk memberikan nasihat kepada pesakit strok dan juga keluarga pesakit strok. Silakan doktor. Ya, jadi kebelakangan ini banyak kajian telah dibuat untuk stroke rehabilitation atau rehabilitasi untuk lepas stroke, dan sekarang ni kami mengetahui bahawa jikalau pesakit stroke itu meneruskan exercise atau meneruskan gerakan-gerakan yang memang ada tujuannya, insya-Allah dengan doa dan kami boleh membuat neuron-neuron atau signal-signal pemulihan otak lah, basically untuk memulihkan selepas stroke. Jadi bukan semestinya 100% pemulihannya berlaku, tapi asalkan dia gigih dan tidak putus asa, insya-Allah dengan doa pesakit dan keluarga dan kumpulan pasukan rehabilitasi boleh untuk mengoptimasikan fungsi pesakit itu. Dengarlah nasihat pasukan rehabilitasi dan doktor, sebab seperti Yasmin bercakap juga, stroke ini mungkin boleh berlaku selepas stroke yang pertama. Jadi kami mahu mencegah daripada berlakunya stroke yang seterusnya. Nauzubillah. Ya, Alhamdulillah. Itu dia kita ikuti bersama wawancara mengenai dengan senaman dan juga rehabilitasi bagi stroke. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Abang Muhammad Fahmi bin Awang Haji Hibni, di konsultan perubatan rehabilitasi ataupun pemulihan, dan juga kepada Yang Mulia Puan Nur Yasmin bin Haji Abu Bakar, iaitu pegawai jurupulih anggota. Memang cukup padat apa yang telah dikongsikan, dan mudah-mudahan akan memberi sedikit info kepada kita ya, khususnya kepada pesakit dan juga keluarga pesakit stroke. Baik. Terima kasih sekali lagi doktor dan juga Nur Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.